Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Keluaran 10 ayat 22 hingga 23 dan 11 ayat 4 hingga 7. Musa pun mengulurkan tangannya ke langit, lalu datanglah kegelapan yang pekat ke atas seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Orang tidak dapat melihat satu sama lain, dan tiada seorang pun dapat bergerak dari tempatnya selama 3 hari. Akan tetapi seluruh orang Israel menikmati cahaya di tempat tinggal mereka. Kata Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan datang ke tengah-tengah Mesir, maka semua anak sulung di tanah Mesir akan mati, mulai anak sulung Firaun yang duduk di atas tatanya, hingga anak sulung hamba perempuan bekerja menggunakan pengisar itu, dan juga semua anak sulung ternakan. Tangisan yang kuat akan berlaku di seluruh tanah Mesir yang belum pernah terjadi sebelum itu, dan tidak akan terjadi lagi. Akan tetapi kepada siapapun daripada orang Israel, baik manusia maupun binatang, tidak ada seekor anjing pun akan berani menyala, supaya kamu tahu bahawa Tuhan membezakan di antara warga Mesir dengan orang Israel. 흑암 장자장 제아의 귀한 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상 사람 중에는 지고는 못 산다는 이들이 있습니다. 자기의 능력을 믿고 사는 Saudara-saudari yang 사람들로서 saya kasihi, 애국 왕이 terdapat orang di 그러했지요. dunia ini yang berkata bahawa mereka 바로는 tidak dapat 자신을 menjalani 신과 hidup 같이 dengan 여겼기 kalah. 때문에 Mereka hidup 하나님을 bergantung dan 인정하려 percaya 하지 kepada kebolehan diri 않았습니다. sendiri, sama 애국 seperti 온 Raja 땅이 Mesir. 메뚜기 떼로 Oleh sebab Firaun menganggap 일생간에 dirinya sebagai Tuhan, 황폐화된 dia enggan 것을 mengakui 보고도 satu-satunya Tuhan yang 마치 benar. 자존심 대결이라도 Walaupun dia melihat 해치듯 seluruh tanah Mesir 이스라엘 백성을 dimusnahkan oleh 보내지 kawanan 않았던 berlalanjutan 것입니다. dalam sekelip mata, 이에 하나님께서는 dia 아홉 tetap 번째 tidak 재앙, membiarkan 흑암의 bangsa Israel 재앙을 pergi, 허락하십니다. seolah sedang berperang dalam 본문 kesombongan. 출애굽기 Itulah 10장 sebabnya Tuhan 22절 membenarkan azab 23절에 ke-9 iaitu 모세가 kegelapan. 하늘을 향하여 Keluaran 손을 10 ayat 들되 22 hingga 캄캄한 23 흑암이 menyatakan, 3일 Musa 동안 pun menghulurkan 애굽 tangannya ke 온 langit, 땅에 있어서 lalu datanglah kegelapan yang 그동안은 pekat ke 사람 atas seluruh tanah 사람이 서로 Mesir 볼 수 selama 없으며 3 hari. 자기 Orang 처소에서 tidak dapat 일어나는 melihat 자가 satu sama 없으되 lain, dan 이스라엘 tiada seorang pun 자손의 dapat 거하는 bergerak dari 곳에는 tempatnya selama 3 광명이 hari. 있었더라 Akan tetapi 했습니다. seluruh orang Israel ada tempat di 요즘에는 hadapan. 우리 정전되는 일이 Maka seluruh 거의 orang Mesir 없습니다. menikmati 뭐 cahaya di tempat 서울에 tinggal mereka. 저는 지내면서 최근에 정전됐던 Pada 기억 masa sekarang 없어요. tiada 그런데 얼마 전에 양평 기도주가 있는 situasi 양평에 정정 잠깐 kegelapan berlaku di 있었다고도 하는데요. 뭐 bandar. 지난주 바람 강풍이 있었을 때라고 했던 것 같네요. 그런데 우리 주변에 이렇게 Pada masa dahulu 캄캄함이 별로 없어서 di 이 두려움을 gunungan 잘 모르실 doa 텐데요. kita ada 이제 berlaku 세상 masalah 많이 bekalan 사신 air 우리 어른들 terputus. 저만 하더라도 어렸을 때 서울에 Oleh sebab 살았지만 tidak 정전이 berlaku 있었습니다. 그 kegelapan 정전을 sedemikian 대비해서 pada hari 초를 ini, 항상 maka 집에 두고 orang 있었고요. tidak 초가 없으면 rasa 너무 takut akan 불편한 일이 kegelapan. 되는 거죠. 그래도 그럴 때면 도리어 Pada masa saya 밖에 kecil dahulu, 달빛을 창문을 sentiasa 열거나 문 ada 밖에 나가거나 옥상에 lilin 올라가서 di bilik 달빛을 보면 mandi. 좀 환하게 느껴지지 집 안에서는 너무 캄캄하니까 이게 부딪히는 거죠. 여기저기. Jika tidak ada 그래서 이렇게 lilin, 눈뜬 장님이 되는 거예요. maka 집 안에서도. kami 그러니 akan 이게 membuka tingkap 3일이라고 한다면 atau pergi ke 그리고 bumbu untuk 지금 말씀드린 mendapatkan 대로 sedikit 밤이 cahaya bulan. 집안은 너무 캄캄하고 등도 없고 하니까 그러니까 밖에 나가서 달빛에 Pada malam 의지했다라고 tanpa 지금 bekalan 추억처럼 elektrik 말씀드렸지만 이 흑암의 ataupun 저주에서는 lilin 재앙에서는 달빛도 sangat 보이지 susah 않는 untuk 캄캄함이었던 거예요. hidup. 자, 이런 캄캄함이 하루도 아니고 Di Mesir pada 3일이 ketika 지속될 itu 때 selama 3 이 hari 생활의 불편은 넘어섰고요. tidak ada 생활이 cahaya. 불편한 건 당연한 겁니다. Seluruh 이제 뭐 요리를 해 먹거나 tanah 할 수 Mesir 있는 berada dalam 이런 상황도 kegelapan. 아니죠. 이런 불편함을 넘어서서 두려움까지 Mereka 언급하지 tidak dapat 않겠습니까? melihat satu sama lain, 시간이 juga 흐르는 tidak 것도 dapat 느끼지 못합니다. melakukan 뭐 aktiviti 시계가 harian 있는 것도 dalam 아니니까요. kegelapan tersebut. 이 낮이 있고 밤이 있고 해야 시간의 흐름도 느낄 Bukan 수 saja 있고 tidak dapat menjalankan 짐작할 tugas, 수 tapi mereka juga 있습니다. hidup dalam 그건 kegelapan. 자연스럽게 할 수 있는 일인데 이젠 그리하지 못합니다. 그러면 시간은 Kegelapan 더 itu begitu 더디게 pekat sehingga 느껴질 sukar 것이고 untuk melihat apa yang ada 집안에서도 yang ada 생활하는 tepat 것이 di 너무 hadapan. 불편한 Maka 것은 tiada siapa 물론이지만 berani bergerak di dalam rumah 하루가 이틀이 mereka. 지나면서 두려움이 Betapa 이제 mereka pasti sesat 엄습하게 되지 oleh ketakutan dan 않겠습니까? kengerian, 자, 이러한 menanggung kegelapan 상황을 pekat 여러분들이 selama 3 hari 3 느껴보지 malam. 않으신 이제 젊은이들은 이게 얼마나 큰 고통이고 두려움인지 느끼지 알 수가 없어요. 그런데 이러한 경험이 조금이라도 있으시면 캄캄함이라는 게 얼마나 큰 고통일까라고 하는 거, 이것을 여러분들이 좀
orang muda pada masa sekarang hidup tanpa kegelapan, sentiasa ada bekalan elektrik, jadi mereka susah untuk memahami bagaimana keadaan dalam kegelapan tersebut. 전자제품들을 많이 사용하죠. 거기에서 어떤 거는 뭐 셋톱박스에서 반짝반짝하기도 하고 뭐 가습기 해놓은 거에서도 반짝반짝하기도 하고 하니까 완전한 어두움을 경험하기가 참 쉽지 Walaupun 않아요. anda 이 도시에 memadamkan 사시면. lampu 그런 pada 거 waktu 다 malam, 끄고 tapi 그리고 masih 밖에서 ada 들어오는 juga 불빛도 다 막고 sedikit 그러면 cahaya 아주 dari 캄캄한 이 커튼을 sumber yang 치고 lain, 그러고 있다고 misalnya 해보세요. dari 사람이 telefon bimbit, 활달한 dari 사람도 TV, 그렇게 몇 시간을 보내고 나면 maupun 아마도 lampu di luar rumah. 우울해지거나 마음이 어두워질 수 있는데요. 이게 3일이 지속되었다는 것입니다. 얼마나 캄캄했던지 Bayangkan anda 한치 tiada 앞을 apa-apa 분간하기 di 힘들 rumah anda 정도였고 yang dapat memberikan 그러니 cahaya. 집에서 움직이려는 사람이 없었습니다. 밤낮 사흘 동안 칠흑 같은 Jadi 어두움 속에서 tentu sukar 느껴냈던 untuk anda bergerak. 답답함과 두려움을 어찌 다 표현할 수 Jadi 있겠습니까? bagaimanakah orang 이렇게 Mesir 애굽 전역의 pada ketika 사람들은 itu 흑암 속을 헤매고 mereka dalam 있었지만 ketakutan 이스라엘 kendirian 백성이 거하는 menanggung kegelapan 고센 pekat 땅에는 selama 3 hari 3 광명이 malam. 있었으니 Sementara 평소와 orang di tanah 다름없이 Mesir bertumbang ambing dalam kegelapan, 평안하게 terdapat cahaya di tanah 얼마나 Goshen, 기이하고 tempat orang Israel 놀라운 tinggal, dan mereka hidup dengan 일입니까? tenang seperti biasa. 어쩔 수 없이 Hal itu merupakan 바로는 satu kejadian yang 모세를 aneh dan 불러 menakjubkan. 백성들을 Tidak mampu 보내주겠다고 menahannya 하지만 lagi. Firaun 이번에는 memanggil Musa sekali lagi dan berkata bahawa dia akan membiarkan bangsa itu pergi. Tapi kali ini dia menegaskan agar ternakan ditinggalkan dan hanya anak-anak dibawa bersama. Ini adalah rencana Firaun untuk terus menahan orang Mesir. Namun begitu Musa menjawab bahawa apabila mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka perlu memilih daripada ternakan itu. Dan tidak seekor pun boleh ditinggalkan kerana mereka tidak tahu ternakan mana yang diperlukan. Mendengar hal ini, Firaun menjadi sangat marah, bahkan mengancam nyawa Musa dan berkata, "Nyala dari hadapanku. Awas, jangan pandang mukaku lagi, kerana pada waktu engkau memandang mukaku, kau akan mati." Oleh sebab kegelapan bermasuk kehitaman, azab kegelapan secara rohani merujuk kepada kegelapan, berada di ambang kematian. Ialah azab yang menimpa orang yang berhati keras, yang masih tidak bertaubat dan tidak berpaling. Walaupun penyakit menjadi begitu parah sehingga pemulihan tidak mungkin, atau setelah kehilangan harta benda yang sangat dihargai. Hari ini seperti berdiri di tepi jurang, berhadapan dengan keadaan yang suram dan tiada harapan, menatap kematian, tanpa mampu melarikan diri dengan kekuatan sendiri. Secara rohani, apabila seseorang meninggalkan Tuhan dan sepenuhnya menyimpan daripada iman, kasih kurnia Tuhan ditarik balik, seolah kehidupan rohaninya terputus. Ini adalah masalah yang besar. 끊어지고 있는데 그것을 느끼지 못하고 Tanpa hubungan rohani dengan Tuhan, 여러분들이 꼭 흑암의 재앙 같은 영적인 어두움이 아니어도 하나님과 가까웠고 친밀했습니다. kita akan hidup dalam keputusasaan. 기도하는 것마다 응답받았습니다. 행복하고 기쁜 삶을 신앙생활을 영위했습니다. 그런데 어느 순간 그 하나님의 사랑도 느껴지지 않고 내 삶이 힘들고 지치고 어려움을 느낍니다. Apabila anda hidup dalam iman, anda akan merasa bahagia, bersukacita. 자, 이거 여러분 이게 불안한 거여야 돼요. 내가 하나님과의 관계에서 점점 멀어지고 있다라고 하는 걸 직시하셔야 그래야 Apabila anda tidak lagi gembira, 그렇지 않다가는 tidak lagi bahagia, maka hal ini sesuatu yang menakutkan. 거할 수도 있습니다. Tanpa anda sedar, anda telah menjauh daripada Tuhan. 여러분들의 지금의 내 모습, 또 내가 신앙생활하면서 흑암의 저주까지는 아니었어도 Sangat 하나님과의 penting 관계가 점점 bagi anda 멀어졌는데 느끼지 못하고 untuk tidak memutuskan 그러다가 더 큰 hubungan 어려움을 dengan 만나고 Tuhan. 그런데 그때라도 회개하고 돌이켜 나왔다면 잘한 것이고 이제 내가 그런 선택은 해서는 안 된다. 다시 한번 느껴보시길 바랍니다. 재앙은 세상 사람이나 하나님을 믿는 사람에게도 Pastikan anda berpaling kembali kepada Tuhan. Bencana menimpa orang duniawi dan juga orang Kristian mengikut apa yang telah dilakukan oleh mereka.
Jika bencana menimpa orang mengaku percaya kepada Tuhan, hal itu merupakan masalah yang lebih besar. Walaupun berkata mereka percaya kepada Tuhan, mereka tidak memelihara dan tidak mempraktikkan firman Tuhan, tidak berdiri dalam kebenaran dan berterusan mengumpulkan kejahatan. Itulah sebabnya bencana muncul. Ujian, kesengsaraan dan bencana berterusan tanpa henti. Lalu penderitaan yang lebih besar muncul sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang menanti di hadapan. Mereka menderita penyakit serius atau menghadapi bahaya kematian, sama ada berkaitan diri sendiri atau ahli keluarga. Ada yang terseksa oleh tekanan hutang yang berat, kehilangan semangat untuk hidup, bahkan membuat keputusan untuk mengambil nyawa sendiri. Kebimbangan dan keresahan tidak tertanggung timbul dan masalah yang berselirat serta rumit terjadi. Anak-anak tersalah jalan dan menderita kesakitan akibat salah faham, tuduhan palsu serta dibenci dan ditolak oleh orang lain. Apabila pelbagai masalah terus berlaku, tiada harapan bahawa semuanya akan selesai atau bertambah baik. Oleh itu, tiada apa yang dapat disyukuri atau diraikan. Malah harapan untuk terus hidup pun hilang. 밥을 먹어도 입이 쓰고 먹고 싶은 생각도 없다고 하죠. 이럴 때면 모래를 씹는 것 Makanan terasa pahit sehingga tiada selera untuk makan. Orang sering berkata, rasanya seperti mengunyah pasir. Tidur bukanlah tidur yang lena kerana masalah perlu dihadapi pada hari keesokan. Walaupun tidur, ia disertai mimpi buruk. Akibatnya pemikiran melampau seperti berharap tidak terjaga lagi atau berharap esok tidak akan tiba boleh timbul. Terdapat penderitaan seperti berada di dalam terowong yang gelap gelita, tidak mampu melihat walaupun satu langkah ke hadapan. Namun begitu, penderitaan sebegini bukan hanya disebabkan tekanan kewangan atau penyakit fizikal. Berbanding dengan masa lalu, manusia pada hari ini menikmati kemakmuran ekonomi yang lebih besar dan kehidupan yang lebih selesa, namun menderita kekosongan dan kesunyian yang lebih mendalam berbanding dengan zaman kemiskinan. Penyakit mental yang sering disebut sebagai penyakit zaman moden merupakan kesusahan yang besar. Gangguan bipolar, skizofrenia, insomnia, keletihan saraf dan gangguan panik menyukarkan kehidupan yang normal serta menjerumuskan pesakit dan keluarga ke dalam penderitaan. Ada kalanya untuk bernafas pun terasa amat sukar. Walaupun dalam penderitaan, terdapat kesaksian daripada anggota-anggota gereja kita yang telah dipulihkan kesihatan mereka dan kini menjalani kehidupan yang lebih bahagia oleh kuasa Tuhan. Kesaksian tentang apabila mereka bertaubat daripada dosa-dosa lampau dan dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan. Kegelapan disingkirkan melalui doa yang penuh kuasa, lalu damai sejahtera dan sukacita pun datang. Apabila berhadapan dengan bencana dan masalah yang tidak dapat diselesaikan, jika seseorang menyedari kejahatan dirinya sendiri, bertaubat dan berpaling kembali, Tuhan menunjukkan belas kasihan dan menyingkirkan bencana tersebut. Namun begitu, hati Firaun menjadi semakin keras dan dia berterusan menentang Tuhan hingga ke akhir. Hal yang sama juga berlaku pada hari ini. Ada orang walaupun ditimpa penyakit serius, kehilangan segala harta dan berada di ambang bahaya, tetap enggan berpaling kembali kepada Tuhan. Hingga ke azab kegelapan, Tuhan masih menunjukkan belas kasihan dan tidak mengambil nyawa mereka. Namun begitu, apabila orang ini tidak berpaling dan berterusan menentang Tuhan, walaupun telah mengalami banyak bencana, akhirnya azab kematian pun datang. Dalam Keluaran 11 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa melalui perisai Keluaran. Keluaran 11 ayat 1 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan mendatangkan satu azab lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesuatu itu barulah dia akan mengizinkan kamu pergi dari sini dan dia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Firman ini menunjukkan bahawa azab ke-10, iaitu azab kematian anak sulung, akan segera berlaku. 그리고 그 재앙을 거두어줘도 바로는 다시 변개할 것이다. 하나님은 말씀하셨잖아요. 항상 예고하셨습니다. 큰 재앙에서 고통당했던 바로 왕이 모세를 불러서 이 재앙을 좀 물리쳐 달라고, 너희 하나님께 좀 기도해서 이 재앙에서 노인받게 해달라고 부탁을 합니다. 그러면 모세는 또 나아가서 하나님께 구하죠. 그런데 하나님께서는 미리 또 예고하시고 말씀하신 것이 그렇게
그의 원하는 대로 재앙을 물리쳐 주어도 저는 다시 변개할 것이다. 모세를 불러서 Setiap kali azab datang, 이제 너가 말했던 Firaun 대로 merayu 이스라엘 kepada 백성들은 Musa 너희들이 agar 하나님 앞에 agar berdoa supaya azab itu disingkirkan. Tapi setiap kali azab berlalu, Firaun mengeraskan hatinya dan tidak membenarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan setiap kali azab yang lebih besar datang menimpa. 자, 그러면서 이제 장자의 제약이 임할 것을 예고하십니다. 출애굽기 11장 5절 6절에 애굽 가운데 Keluaran 11 ayat 5 hingga 6 menyatakan, maka semua anak sulung di tanah Mesir akan mati, mulai anak sulung Firaun yang duduk di atas tanahnya, hingga anak sulung hamba perempuan yang bekerja menggunakan pengisar itu, dan juga semua anak sulung ternakan. Tangisan yang kuat akan berlaku di seluruh tanah Mesir yang belum pernah terjadi sebelum itu dan tidak akan terjadi lagi. Seperti yang telah difirmankan pada tengah malam datanglah azab itu. Setiap anak sulung di seluruh tanah Mesir mati tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Anak sulung laki dan juga anak sulung daripada segala ternakan. Tidak ada satu rumah pun yang tidak kehilangan anak sulung pada malam itu. Dan suara tangisan bergema di seluruh tanah Mesir. Oleh sebab Firaun mengeraskan hatinya hingga ke akhir dan tidak berpaling kembali, azab kematian menimpanya. Azab kematian anak sulung itu azab terhadap hasil yang pertama, melambangkan keadaan di mana seseorang atau ahli keluarga yang dikasihi menghadapi kematian atau jatuh ke dalam jalan kebinasaan sepenuhnya yang membawa kepada kehilangan keselamatan. 구원받지 못할 길로 들어가는 경우를 의미합니다. Contoh-contoh yang serupa dapat ditemukan dalam Alkitab. 이스라엘의 초대 왕이었던 사울은 Saul, raja pertama Israel, adalah seorang yang ditolak oleh Tuhan kerana kesombongannya. Dia tidak taat kepada firman Tuhan untuk memusnahkan Amalek dengan sepenuhnya, bahkan mempersembahkan korban sendiri, sedangkan hanya iman yang dibenarkan untuk berbuat demikian. Apabila Nabi Samuel menegurnya mengenai hal ini, Saul tidak menyedari kejahatannya sendiri, sebaliknya berterusan melakukan kejahatan. Dia menjadi iri hati terhadap Daud yang setia demi bangsa itu dan juga demi Saul sendiri, lalu berusaha membunuhnya. Apabila orang ramai memuji Daud, Saul semakin tenggelam dalam pemikiran jahat, membayangkan bahawa Daud akan memberontak terhadapnya. Saul akhirnya tidak dapat melepaskan diri daripada penderitaan akibat roh jahat. 여러분들이 내가 막 정신이 혼란하고 아니면 뭐 생각이 너무 힘들고 염려, 근심, 걱정으로 가득하고 지금 이 사울 왕은 악신으로 인하여 큰 고통을 당하였지만 그러나 여러분들 꼭 그런 지경까지 이르지 않았어도 내 머리가 너무 뭐 두통으로 Apabila kita meneliti Saul, 한다고 하면 Saul 아, 내가 하나님 mempunyai iri hati. 영의 생각을 안 하였구나 아시면 돼요. 육신의 생각으로 나 큰 죄 안 지었는데요 라고 생각할 때 왜 이러지? 하지 마시고요. 내가 너무 하나님 기쁘게 하지 않는 육신의 생각 속에 Jika anda mempunyai pemikiran jahat dalam diri anda, 염려, 근심, 걱정도 있어요. maka anda akan dikuasai oleh roh jahat sehingga bertindak melakukan dosa. 하나님이 없는 세상 사람은 염려하고 근심 걱정거리가 많으면 그렇게 하면 돼요. 그러나 여러분은 하나님의 사람, 하나님의 아들, 딸이라면서요. Anda akan sentiasa merasa risau seperti Saul. 하나님을 모시고 생각할 수 있는 Anda berkata bahawa anda ialah anak Tuhan, maka anda harus mempunyai 세상 사람이 육신의 생각으로 iman rohani. 걱정으로 고통받는 것처럼 똑같이 고통받는 거예요. 그러니 세상 사람은 그 고통을 이기려고 고통을 없이 하려고 Jika anda tidak mempunyai pemikiran rohani, anda akan seperti manusia duniawi yang sentiasa hidup dalam kerisauan. 우리 이 포도주만 먹어봤잖아요. 그러니까 이렇게 술을 맛있게 먹는 그런 장면들이나 모습을 보면 가끔은 정말 술이 맛있나? 이런 생각을 해볼 때가 있어요. 근데 제 Saya tidak meminum minuman keras walaupun 만나기 전에 술을 많이 orang 잘 드시. 그래서
원로 목사님과 그분이 menyuruh saya minum walaupun sedikit saja. 결혼하고 신혼 때도 Tapi ada juga orang yang 안 드셨다고. meminum 그래서 minuman 저에게 keras 그랬어요. 너희가 세상 walaupun 사람이었으면 wanita. 술 참 잘 먹었을 거야. 이런 말씀도 하셨었어요. 그런데 원장님께 여쭤보잖아요. 그럼 원장님 말씀하시죠. 뭐가 맛이냐? Saya hanya meminum anggur suatu pejaman kudus. 근데 왜 저렇게 맛있게 먹죠? 라고 여쭤보면 너무 세상에 고단하고 힘들고 고통스러우니 그것을 잊기 위해서 그 쓴 술을 먹으면서 고통을 잊고자 한다라는 거죠. 그렇게 생각하니까 이해가 되더라고요. 이 세상 삶을 살아가면서 얼마나 많은 염려, 근심과 고통과 Saya pernah bertanya mengapa orang meminum minuman keras. 악을 버리지 않으면 만나는 모든 것들이 짜증이 Saya pernah bertanya ibu saya dan beliau mengatakan bahawa orang meminum minuman keras kerana 그 고통에서 kesusahan hidup. 술을 먹고 세상의 쾌락 속에서 빠져드는 것입니다. Mereka minum minuman keras untuk melupakan masalah yang dihadapi dalam hidup, kesusahan yang dihadapi dalam hidup. 이 재단에 오신 분들 평안하고 행복하니까 그때 술을 마셨을 때 참 좋았는데 하실 분들 있습니까? 그러면 안 되죠. 이제 평안해졌다고 그 고통에서 놓였다고 그러고 보니까 우리 목사 사회 보신 정진영 목사님도 Ada juga orang yang 네, berterusan 술까지 드셨다고 meminum 그러셨죠? minuman keras 네, sehingga 그랬다가 menjadi kaki 초등학교 수업에 botol. 간증하셨었죠. 네, Dan mereka 근데 뭐 생각해 보면 그때가 tidak ada 전혀 damai sejahtera dalam hidup. 하시죠. 그게 맞죠. 고통 잊자고 먹는 거 때로는 뭐 친구들과 사람들과 사귐을 위해서 먹었는데 Pastor John 그게 dahulu 먹는 습관이 juga 돼서 뭐 중독되는 meminum 경우도 minuman 있지만 keras. 그게 이제 먹는 것의 습관이 되면 고통스러우면 또 술로 잊으려고 한단 말이죠. Tapi beliau telah bertaubat setelah bertemu dengan Tuhan. 내가 왜 머리가 깨질 것 같이 Kadang-kadang orang meminum minuman keras kerana 왜 persekitaran 모든 mereka, 것이 mereka 생각해서 mengetahui kawan-kawan yang meminum minuman keras 하나님을 잊고 있기 dan 때문에 너의 berseronok. 생각, 믿음의 생각이 아니기 때문임을 우리는 알아서 Oleh itu kita belum 회개하고 berfikir. 돌이켜요. 악을 많이 행하였던 이렇게 죄를 지었던 Apakah kita harus mempunyai pemikiran badani dan pemikiran yang tidak ingat kepada Tuhan. 회개하고 돌이켜야 되는데 그 악이 그렇지가 않죠. 그런데 Mungkin 이 kerana 고통을 kita 당하는 사울 hidup 왕을 보고 di dunia 다윗이 ini 해결해 주기 위해서 lalu 수금을 menjadi 팝니다. jahat di hadapan 이 Tuhan. 다윗은 하나님께 얼마나 사랑을 받았는지 그의 수금은 육에 듣기에도 아름다운 것뿐만 Apabila 아니라 Saul menderita akibat roh jahat, 그러니까 우리 예능위원회 찬양하고 연주하고 무용하시는 Daud 분들 cuba mengusir roh jahat dengan 재능으로가 memainkan 아니라 kecapi. 하나님 기뻐하시는 건 아름다운 마음과 함께 재능으로 영광 돌리면 이렇게 악한 영들이 떠나가는 Untuk 이런 kata 놀라운 gereja 역사가 kita yang 있게 terlibat dalam 되는 것입니다. persembahan 그런데 seperti 여러분들 choir dan 화가 tarian, 못하고 pastikan bahawa anda 내가 tidak mempunyai 염려하고 pemikiran jahat, 근심하고 세상을 pemikiran 착각하고 badani. 생각 속에 있다가 Kerana apabila 그러다가 anda memuji 하나님을 찬양한다 dan 한다면 menari untuk 하나님 Tuhan dengan segenap 기뻐하실 hati 수 없는 dan 것이죠. fikiran 이런 anda, 모습들을 maka 여러분들이 생각해 Tuhan Bapa 보아야 akan 합니다. menerima 다윗이 수금을 타서 pujian dan tarian 박진을 anda 물리쳐 dan mengusir roh 주었는데 jahat. 사울은 어떠합니까? 그래도 Pada waktu itu Daud memainkan kecapi dan mengusir roh jahat tersebut. Tapi Saul melemparkan tombak ke arah Daud, menghantarnya ke medan peperangan berbahaya dan mengutus para tentera untuk membunuhnya. 군사를 보내 다윗을 죽이려고도 하였습니다. Saul berterusan menimbun 심지어 kejahatan, 다윗을 도왔다는 bahkan 이유로 membunuh para imam 블레셋 kerana 사람들을 mereka telah 죽였는데 menolong Daud. 계속해서 악을 쌓아갔지요. 결국 사울은 전쟁에 패하여 Akhirnya 스스로 Saul 목숨을 kalah dalam 끊었으며 peperangan dan mengambil nyawanya sendiri. Pada hari yang sama, 3 orang anak lakinya juga mati, membawa kepada pengakhiran yang tragis. 이러한 일들은 그냥 우연의 일치로 이루어진 것이 아니라는 것입니다. 사울 왕이 악의 악을 Perkara ini 받고 tidak berlaku 죄의 secara 죄를 kebetulan. 짓고 하나님을 무시하며 Raja 하나님의 Saul 경고와 sangat 사인도 jahat. 외면해 버리니 하나님의 사람 사무엘 선지자가 경고하여도 그래도 Dan 나를 kejahatannya 높여달라고 telah 합니다. menimbun. 그러니 결국은요 Dia 사무엘도 berterusan 사울 왕을 피해서 sombong 도망칠 수밖에 angkuh 없어요. 그렇다고 매번 dan melakukan 이 kejahatan. 다윗
다윗을 잡고자 사울 왕이 쫓아다닌 것처럼 Apabila 사무엘을 쫓아다닌 게 아니라 Iman Samuel 얼굴은 cuba 사울 왕을 membantu 보지 않으려 Saul, Saul 사무엘에게 tidak mau 쓰인 mendengar 그 nasihatnya 행하고 있는 죄악이 dan dia 결국 berakhir 끝이 dengan 어떠한 것을 주관받았기 때문인 것이죠. kematian yang 결국 tragis. 도대체 그 시점이 지나버렸구나. 라고 하는 것을 아니 결국은 사무엘 선지자가 이제 Hal ini kerana Saul telah melangkaui tahap pertobatan. 그만큼 악을 쌓고 그러니 지금 말씀드린 대로 너무나 비참한 결말을 맞는 것을 봅니다. Saul berusaha 이것이 menimbun 바로 kejahatan. 10번째 재앙을 맞는 상황입니다. 또 사무엘상 4장에 나오는 엘리 제사장과 그의 아들들도 하나님의 Imam 재앙을 Eli dan 당하는 것을 anak-anaknya 볼 수 dalam 1 있습니다. Samuel bab 4 엘리는 juga mengalami 사사 bencana 시대에 daripada Tuhan. 이스라엘의 Eli ialah 제사장으로 seorang imam di Israel pada 누구보다도 zaman 본을 para 보여야 hakim. 하는 사람이었습니다. Seorang yang seharusnya menjadi teladan 그런데 lebih 그의 daripada 두 sesiapa 아들은 pun. 하나님을 Namun 알지 begitu, 못하는 kedua-dua anak lakinya 불량자였죠. ialah orang yang jahat dan tidak 여기서 mengenal 우리는 Tuhan. 하나님을 알지 못하였다라고 하는 성경 기록에서 다시 한번 깊이 생각해 보아야 합니다. 하나님을 알지 Kita dapat 못했다고 melihat bahawa 너 inilah 하나님을 무시했다. contoh 정말 orang yang 우리가 tidak 보통 mengenal 이게 Tuhan. 표현에 안다, 알지 못한다의 표현이 아닌 거예요. 당연히 이 Walaupun 아들들도 mereka tidak 하나님에 mengenal Tuhan, 대해서 지식적으로 알죠. mereka juga mengabaikan 알고 Tuhan. 또 하나님을 섬기는 자기 아버지를 보고 있는데 또 역사를 듣고 보고 알았는데 배웠는데 왜 Anak-anak 알지 Eli 않겠습니까? walaupun tidak mengenal 지식적으로는 Tuhan, 알아요. 그런데 성경에서는 그 아들들에 대하여서 하나님을 알지 sepatutnya mereka 않았다라고 mempunyai 기록하고 pengetahuan 계신 것은 tentang Tuhan 하나님을 kerana 믿지 mereka 않는 adalah 이런 anak 죄악 kepada 가운데 Imam 가였다는 Eli. 말입니다. 여러분들도 내가 하나님을 Tetapi 안다 Alkitab mencatatkan 라고 bahawa 하면서 kedua-dua 하나님 anak 말씀을 laki 내가 Imam 많이 Eli 안다 tidak 하면서 mengenal Tuhan. 말씀대로 순종하여 행하지 않으면 Dapatkah anda 하나님을 percaya? 안다라고 하지 않으신다는 거예요. Begitu juga dengan kita 다른 semua. 표현으로 믿는다 하지 Jika anda 않으신다는 거예요. mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, 이것을 여러분들이 꼭 bagaimanakah 기억해야 anda 돼요. boleh 나 kata 하나님 bahawa anda 아는데, tidak mengenal 하나님 Tuhan? 믿는데 왜 내가 기도해도 응답이 안 Tapi 오지? jika anda mengenal Tuhan tapi 라고 tidak 하는 hidup 거 점검해 menurut 보셔야 합니다. firman Tuhan. 그렇다고 이제 믿음의 분량도 꽤 있고 일꾼이고 한데 Jika anda berdoa dan berkata bahawa anda percaya kepada Tuhan tapi tidak menerima jawapan daripada Tuhan bagi doa anda, maka anda perlu menurunkan kehidupan anda. Anda ketika dalam hidup anda berdoa kepada Tuhan 하나님께서 너 나 안 untuk 믿어 이렇게 하신다는 건 아니에요. kekudusan diri, 무엇일까요? 그는 tapi anda mungkin tidak mendapat jawapan. Tidak berarti bahawa Tuhan berkata bahawa anda tidak mengenalnya. 왜 응답이 없지? 이런 분들이라 한다면 Tapi 내 mungkin 믿음의 ada 분량에서 aspek 하나님이 yang 내게 perlu 원하시는 것이 anda 있는 거죠. renungkan dan perlu anda bertaubat. 뭐 교회에 빠지거나 하는 일은 없다 한다 할지라도 너의 믿음쯤 되면 더 섬겨야 한다. 더 사랑해야 Ada 한다. tahap yang perlu anda lalui untuk menerima 이해해야 jawapan 한다. daripada Tuhan. 내가 원하는 성결로 더 노력하고 나아가야 한다. 그런데 Mungkin 너는 anda perlu lebih 기도하기는 memahami 하고 orang lain. 순종하기는 하는데 Mungkin anda 그러한 lebih 거짓된 lagi perlu 죄악을 menguduskan 발견하고 diri. 버리는 이러한 Anda 성결한 mungkin 일을 berdoa. 잘하고 있으니 하나님께서 Anda mungkin 사랑하셔서 그의 작은 것, berdedikasi dalam menjalankan 큰 tugas 어떤 di 어려움도 gereja 아닌 이러한 dan dalam 내 kehidupan 삶의 iman 불편함이, anda. 내 건강상의 Tapi 이러한 또 mungkin 작은 문제들이 발생할 Tuhan 때 mahu anda lebih lagi 기도하는데도 menguduskan 응답이 안 diri 오더니 untuk 이것도 anda 하나님의 menerima jawapan 사랑이지. dan berkat. 그것을 하나님이 너가 나를 몰라, 너가 나를 안 Mungkin ada 믿으면 bahagian 응답 안 해줘. yang 이것도 perlu anda 아니고요. kuduskan yang belum lagi anda 이 capai. 엘리 제사장의 아들들은 큰 죄악을 행하고 있고 Bergantung 이렇게 kepada 하나님을 setiap 무시하는 orang. 하나님은 그들은 하나님을 Dalam 알지 situasi 못하였다라고 Imam Eli dan 말씀하고 anak-anaknya, 계시며 불량자였다라고 kedua-dua anak 기록하고 있습니다. lakinya 아버지가 제사장이니 그의 아들들도 당연히 하나님을 jahat, 섬기는 일을 seolah-olah 해야 mereka 하는 tidak mengenal Tuhan. 하나님의 제사를 Oleh sebab bapa 멸시했던 mereka 것입니다. seorang imam, anak-anak 하나님의 sepatutnya 제사를 melayani Tuhan. 멸시했다는 것은 뭐냐? Tetapi mereka 하나님을 memandang 만홀히 rendah 여긴 terhadap 거예요. persembahan kepada 경외하지 Tuhan. 않고 대충 하는 거예요. 하나님의 제사를 어떻게 경건하고 거룩하게 지내야 Mereka 되는데 이런 것들을 무시하는 거죠. 어떻게? 하나님께 tidak 제사 드릴 menghormati Tuhan 음식에 먼저 dan 손을 tidak 대는 hidup 겁니다. suci di hadapan Tuhan. 문에서 수종드는 여인과 동침하는 등
많은 악을 행했습니다. Mereka terlebih dahulu merampas 이렇게 makanan korban yang 자녀가 dipersembahkan 그릇된 kepada 길로 Tuhan 가면 dan melakukan banyak 잡아주고 kejahatan lain, 그래도 termasuk 안 tidur dan 되면 perempuan-perempuan yang 어미 melayani di 다스려서라도 pintu 경계해야 하는 kemah 것이 pertemuan. 부모의 도리여 Apabila 참된 anak-anak menempuh jalan 사랑입니다. salah, menjadi tanggungjawab dan 그러나 kasihan sejati 엘리 bagi ibu bapa 너희가 untuk 어찌하여 menegur 이런 일을 dan 하느냐 membetulkan 그리 mereka. 말라 Jika teguran 부탁하고 tidak 말로 berkesan, 나무라기만 disiplin yang tegas 했습니다. sebagai 그의 amaran perlu 아들들이 dilaksanakan. 대학중에서 Namun 돌이키지 begitu Imam Eli 못했고 hanya menegur mereka dengan 집안의 저주가 kata-kata, 임하여 그 berkata, 아들은 mengapa kamu melakukan 전쟁터에서 hal semacam 죽음을 itu? Jangan 당했습니다. begitu anak-anakku. 이 소식을 들은 Akhirnya 엘리 anak-anak tidak 제사장은 berpaling daripada dosa 의자에서 mereka. 넘어져 Lalu kutukan pun 목이 menimpa 부러져 seluruh keluarga 죽고 itu. 맙니다. 또 Kedua-dua anak 며느리는 lakinya terbunuh di 잉태 medan 중에 peperangan. 충격을 받아 Apabila Eli 그 mendengar 산 berita 끝에 itu, 목숨을 dia jatuh 잃고 terlentang dari 말았지요. tempat duduknya, patah 집안이 tengkuknya, 풍파가 lalu 났다고 mati. 할 만큼의 Menantunya pula 큰 melahirkan 재앙을 anak secara permatan 당하였습니다. akibat kejutan dan turut mati. 이러한 Hal 경우만 itu merupakan 보아도 satu bencana 아무런 besar. 이유 없이 Boleh dikatakan 저주가 bahawa seluruh 임하거나 keluarga itu musnah 비참한 sama sekali. 죽음을 맞이하는 Daripada 것이 contoh-contoh ini 아님을 sahaja, 알 수 jelas bahawa kutukan tidak 있습니다. datang dan 이렇게 kematian 하나님의 말씀에 tragis 거역된 삶을 tidak berlaku 살다가 tanpa sebab. 자신 또는 Dengan menjalani 가족에게 kehidupan yang 죽음이 bertentangan dengan firman Tuhan, 임하는 seseorang boleh 재앙을 mengalami bencana di mana 겪기도 kematian 하는 menimpa 것입니다. dirinya atau 그때 keluarganya. 결국 죽음을 Ada orang yang hanya mula percaya kepada 하나님을 Tuhan atau 믿거나 kembali 다시 kepadanya 하나님 앞에 setelah 돌아오는 menyaksikan 사람들이 kematian. 더러 Namun 있습니다. begitu, jika seseorang tidak 그러니 berpaling 죽음에 kembali 이르는 walaupun 재앙을 selepas 만나도 menghadapi bencana yang membawa 돌이키지 kepada kematian, 않는다면 maka 영원히 keselamatan 구원받을 수 kekal 없으니 akan hilang. 더 큰 재앙이 Ini merupakan 아닐 수 bencana yang 없습니다. jauh lebih besar. 그러니 재앙을 당하기 전에 혹 재앙이 Sebelum bencana 임하였다면 datang atau 더 jika 늦기 bencana 전에 telah pun berlaku, 회개하고 seseorang mesti 돌이켜야 bertaubat 합니다. dan berpaling kembali sebelum 바로아는 terlambat. 10가지 Hanya 재앙을 setelah mengalami 당하고 10 나서야 azab, 비로소 baru Firaun 두려움 mengakui 속에 Tuhan dengan 하나님을 ketakutan 인정하고 dan 이스라엘 membenarkan bangsa 자손이 Israel keluar dari 출애굽하도록 dalam 허락합니다. peristiwa keluaran. 출애굽기 12장 30절 Keluaran 12 ayat 30 hingga 그 32 밤에 menyatakan, 바로와 그 maka 모든 bangunlah 신하와 Firaun pada malam 모든 itu, 애굽 사람이 demikian pula 일어나고 semua pegawainya dan 애굽에 semua 큰 warga 폭풍이 Mesir. 있었으니 Lalu 이는 terdengarlah 그 tangisan yang 나라에 dahsyat di 사망치 Mesir, 아니한 집이 kerana 하나도 tidak ada rumah yang 없었습니다. tidak berlaku 이었더라. kematian. Pada malam itu juga 바로가 Firaun 모세와 memanggil Musa dan 아론을 Harun. 불러서 이르되 Katanya, 너희와 segera keluar 이스라엘 자손은 일어나 daripada 내 kalangan 백성 rakyatku, 가운데서 떠나서 baik kamu maupun 너희의 orang Israel. 말대로 가서 Pergilah, 여호와를 beribadah kepada 섬기며 Tuhan seperti katamu 너희의 itu. 말대로 너희의 Bawalah pula 양과 kawanan domba dan 소도 kawanan 몰아가고 lembumu 나를 seperti 위하여 katamu itu. 축복하라 Lalu 하니라. pergilah, mohonkanlah juga berkat 바로와 bagiku. 왕은 열 재앙을 통해 Melalui 10 azab 자기의 itu, Firaun 강팍한 mengingkapkan 마음을 hati yang 철저히 keras, 드러내었고 tak hanya membenarkan 어쩔 수 bangsa 없는 Israel pergi, 상황에서 apabila keadaan sudah 이스라엘을 tidak dapat 보내준 dielakkan. 여러분, 이 어쩔 수 없는 상황에서 무언가 회개하거나 아니면 전에 하지 않은 걸 잠깐 하는 것 Ini berlaku 이거요. bukan kerana hati 온전한 Firaun 은혜로 하나님 받지 baik, 않겠습니다. tapi kerana 여러분, Firaun 어쩔 tidak 수 mempunyai 없었기 pilihan 때문에 lain. 그 상황이 바뀌면 나아지면 그러면 원래대로 Dan 다시 juga dia 가요. 하나님은 이것을 takut kepada 해결하지 Tuhan. 않으십니다. 그러나 Hanya 어쩔 수 berlaku 없는 apabila 상황에서라도 seseorang 철저히 tidak 회개하면 bertaubat 하나님의 긍휼이 dengan segenap 임하시는 hati. 경우가 참 많아요. 하나님이 그가 Tuhan 다시 tidak menerimanya 번복할 것을 sebagai 아셔도 pendapatan yang 또 sejati. 사랑으로 기회 주시고자 그런 말 하잖아요. 내가 알면서 속는다. 부모님들이 가끔 그런 말씀하시죠. 자녀들이 와서 잘못한 것에 대해서 부모가 엄중하게 야단을 치려고 하면요. 막 매를 붙들기, 저도 어렸을 때 그랬거든요. 막 매를 붙들기도 하고, 다음엔 안 그렇게 잘할게요. 막 이렇게 애교를 떨거나 하면, 때론 부모님들이 그런 말씀 하시죠. 내가 그냥 알면서 속는다. 이렇게. 근데 저는요, 어렸을 때, 엄하게 매를 한번 되게 맞은 적이 있거든요. 저는 매 맞아본 기억이 별로 없고, 학창 시절 되기 전에, Suatu 개척 usia muda, 전에는 학교 들어가기 전이었고요. 개척할 때 ada situasi 해가 초등학교 1학년이었어요. 그래서 이제 아빠와 이렇게 apabila 보내는 gereja 그런 ini baru 시간들, ditubuhkan 이제 원로 목사님이 dan 신학교 saya 다닐 때 selalu 제가 개척 전의 시간이었어서 그때는 그래도 menghadapi 조금 masalah 더 dan ada satu 어떤 경계를 ketika 두거나 또 saya 교훈을 menghadapi 받거나 masalah yang 할 수는 serius. 있죠. 가끔 추억 속에서 가족들이 함께 모여서 공기놀이도 했고 이랬던 기억도 아빠 일 그리고 나머지 Apabila apabila gereja ini ditubuhkan, saya berada di darjah 1 sekolah 그런 rendah. 추억들도 그건 다 개척 전에 추억들이 있죠. Pastor Emeritus 그 개척 전에 berada 매를 di 크게 sekolah 맞은 적이 seminari. 있었어요. 언니하고 아마 좀 다퉜던 것 같아요. 아빠가 싫어하는 것 중에 몇 가지 굉장히 큰 게 있지만 그 중에 Sebelum- 이제 서로 Sebelum gereja ini ditubuhkan, saya bergaduh dengan salah seorang daripada kakak saya.
이게 Dan 매를 ini 맞는 상황이 sesuatu yang 됐어요. sangat 근데 tidak 큰언니는 disukai 매를 oleh pastor 엎드려받치라고 emeritus 엉덩이를 kerana adik-beradik 때리셨거든요. bergaduh. 맞았어요. 큰언니는 맞았는데 저는 언니가 맞는 걸 보고 그리고 이제 매를 Saya 붙들고 saya 이제 매 안 맞겠다고 bergaduh 한 dengan 거죠. kakak sulung saya. 그런데 원로 목사님은 한 번 정하시면 그대로 하시거든요. Dan kakak saya 그래서 저는 그렇게 하면 되는 줄 알았어요. memegang 그래서 매를 붙들고 satu 사정을 한 kayu. 거죠. 안 맞겠다고 잘하겠다고. 근데 정하신 거는 그대로 하시는 분이에요. 그래서 아주 되게 맞았던 기억이 아직까지 있는데요. 그러면서 제가 아빠가 이쯤 하면 이제 용서를 해주시거나 해야 되는데 Dan saya 그러니까요. pergi 왜 kepada 되게 맞았냐면 ayah saya. 왜 되게 맞았냐면 제가 옆집 아저씨를 부르면서 아빠를 이 사람이라고 지칭하면서 이 사람이 Apabila 나중에 kakak saya 하고 소리를 dipukul. 버럭버럭 질렀던 거죠. 그래서 저는 그때의 그게 기억으로 남아 있다기보다는 또 이제 성장하면서도 이런 얘기도 듣잖아요. 그래서 저는 성장 과정에서요. 이게 내 악이다. 내 본성 속에 Kakak saya 이런 악이 dipukul 있어. oleh 이런 독함이 나한테 ibu 있어. saya kerana kami bergaduh. 왜냐면 Saya datang 삼촌에서 kepada 그런 ayah 일들을 saya 만나는 일이 merayu 없었어요. 그 어렸을 때 memohon 어떻게 pertolongan 그렇게 agar 독하게 saya 매를 tidak 붙들고 dipukul 아빠를 이 dengan 사람이라고 하면서 kayu. 옆집 아저씨를 불러가면서 이 사람이 날 죽여야 한다고 Saya ingat bahawa apabila 했다는 saya 건 bergaduh 진짜 dengan 있을 수 kakak 없잖아요. saya, 그러니까 이런 독함이 내 안에 있구나. 그러니까 아빠도 saya 깜짝 juga 놀라셨다는 tidak 거죠. terkecuali daripada 너무 착한 줄만 dipukul 알았던 dengan 딸이 kayu. 이런 반응을 정말 순간 드러났으니까요. 그리고 그 말씀을 가끔 하셨어요. 이 설교 중에도 단에서도 하셨거든요. 그래서 저도 그런 얘기를 들을 때면 아유 그냥 웃고 넘어가지 않았고요. 내 안에 이런 독함, 이런 악함이 이게 바로 본성 속의 악이라는 게 내 안에 있겠구나. 이게 지금의 삶에는 드러나지 Semua 않지만 ingatan 나는 masa 항상 이걸 lalu ini, 붙들고 기도해야 돼. 그래서 꼭 그때 상황만이 아니어도 그냥 있다고 apabila 전제하에 saya 기도하고 mengingat 사는 kembali, 거죠. 지금 saya 보여지는 악이나 지금 보여지는 내 모습보다 어떤 극한의 merenungkan 상황이 되면 내가 나를 보호하기 위해서 hati saya. 어떤 큰 악이 나올 수도 있는 것이고 Semua ini 그것이 ialah 세상 kejahatan yang ada 사람처럼 dalam 나를 hati 해치는 saya. 이러한 악으로 나올 수도 있는 거야. 저는요 학창 시절에 저를 그렇게 생각했어요. 그때의 그 Dan ini 사건으로 boleh 저를 생각을 하고 그러면서 boleh 기도를 bertukar menjadi kejahatan yang boleh memudaratkan orang lain. 버릴 수 있는 능력이 되어졌던 재미있는 웃을 수 없는 웃지만 마음은 참 죄송한 민망한 그러한 추억이 있습니다. 그러니까 이러한 악들을 이제 벗어가고 버려가는 것 이것이 여러분들이 꼭 하셔야 할 일인데요. 그러니까 사람이 이 극한의 상황이 되면 뭐 악이 나오기도 하고 아니면 그런 상황에서 내가 어떨 수 없으면 이제 조금 뭐 민망해요, 죄송해요, 잘못해요 하고 때를 쓰는 경우도 있고 사과하는 경우도 사람마다 다 다른데요. 근데 Apabila anda mengingat kembali masa lalu anda yang sedemikian yang ada kejahatan, anda tidak boleh hanya sekadar tertawa saja, tapi anda harus bertaubat untuk masa lalu anda. 하나님은 진짜 천지 만물의 주제이셔. 그 하나님의 말씀대로 순종해야 우리나라가 내가 복을 받지. 이렇게 깨달았어야 되는데. 내가 그 하나님을 섬겨드리는 것을 이제는 해야겠다. 이스라엘 백성이 Firaun membenarkan orang Israel keluar bukan kerana dia sudah bertaubat, tapi kerana 이렇게 선포했다고 한다면 dia tiada 모든 pilihan 것을 lain 회복되고 축복으로 바꿨을 터인데. 애굽왕은 그리하지 dan 않고 takut 이스라엘 Tuhan 백성을 akan menimpakan 내보낸 perkara 것을 lebih besar lagi. 하여 이스라엘 자손들을 뒤쫓아 추격합니다. 출애굽기 14장 5절부터 7절에 Namun begitu tidak lama kemudian Firaun mengesalinya dan mengejar orang Israel. Keluaran 14 ayat 5 hingga 7 menyatakan, ketika dikabarkan kepada Raja Mesir bahawa bangsa itu sudah lari, maka berubahlah fikiran Firaun dan para pegawainya terhadap bangsa itu. Mereka berkata, apakah yang telah kita lakukan ini? Kita melepaskan orang Israel daripada penghambaan kita. Lalu dia mempersiapkan segala ratanya dan membawa pasukannya bersama-samanya. Dia membawa 600 rata pilihan serta semua rata yang ada di Mesir, lengkap dengan para periwara yang mengepalai kesemuanya. Setelah mengalami azab kematian anak sulung,
Sepatutnya Raja Mesir dan para pegawai yang menyerah diri kepada Tuhan. Namun begitu mereka berasa menyesal, membiarkan orang Israel pergi, lalu mengerahkan tentera mereka untuk mengejar dan menangkap kembali bangsa itu dalam peristiwa keluaran. Dan hari ini mudah untuk melihat betapa keras dan liciknya hati manusia. Orang bertaubat dan memohon dan berdoa agar masalah mendesak dapat diselesaikan. Oleh sebab mereka telah mendengar firman, mereka tahu bahawa untuk menerima kesembuhan dan jawapan, tembok dosa harus diruntuhkan. Maka mereka bertaubat atas kesalahan mereka dan memohon doa syafaat. Namun begitu seringkali hal ini dilakukan secara luaran sahaja. Orang benar-benar bertaubat dari hati dan menerima doa, tidak kembali kepada cara hidup lama setelah masalah mereka diselesaikan. Sebaliknya berusaha untuk berubah dan melayani dengan setia. Namun begitu orang bertaubat kerana terpaksa akan berubah fikiran setelah menerima doa, kesembuhan dan jawapan. 문제를 해결받았으면서도 감사하지 않고 은혜도 모르지요. 기도받으러 나오고 문제 해결 받기를 사모했던 때와는 전혀 달라집니다. 참으로 간사한 Selepas menerima pengesahan bagi masalah besar, mereka tidak bersyukur dan tidak mengakui kasih kurnia yang telah diterima. Mereka menjadi sangat berbeza berbanding dengan ketika mereka datang dengan penuh kesungguhan untuk didoakan dan sangat menambahkan pengesahan bagi masalah mereka. Sikap ini adalah licik. Orang seperti ini tidak dapat menerima jawapan dan kesihatan yang baik walaupun telah disembuhkan. Walaupun kelihatan seolah-olah masalah mereka telah selesai, mereka akan menghadapi masalah lain, malah mungkin kesukaran yang lebih besar. Oleh itu penting untuk tidak menjadi orang bodoh yang mudah berubah hati. Oleh sebab Raja Mesir tidak berpaling kembali dan berterusan menunjukkan hati yang keras, Tuhan tidak mengampuninya. Akibatnya tenteranya ditenggelamkan di Laut Merah. Bukan Tuhan yang kejam, sebaliknya hati yang keras dan sentiasa berubah-ubah itu telah melampaui batas. Semoga anda semua hanya tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan dan mengalami serta mengalami bukan Tuhan yang menakutkan, tapi Tuhan yang penuh kasih. Jika anda menghadapi didikan atau bencana akibat dosa, semoga anda menjadi orang percaya yang bijaksana, yang sungguh-sungguh bertaubat dan berpaling kembali, lalu bertemu dengan Tuhan yang mengampuni dan mengasihi. Saudara-saudara yang saya kasih, tentera Mesir yang tanpa henti mengejar bangsa Mesir yang telah keluar dari Mesir memberi kita satu pengajaran. Apabila kita menuju ke tanah Kanaan, iaitu ke syurga, iblis dan syaitan tidak akan membiarkan kita dan begitu sahaja. Walaupun sesuatu telah diinjilkan dan mula menghadiri gereja, musuh iblis akan terus mengganggu, berusaha menghalang seseorang daripada datang ke gereja dan menanamkan keraguan supaya dia tidak percaya walaupun telah mendengar tentang kuasa Tuhan. Dengan hati yang baik, disertai doa dan pada penginjil serta kuasa besar dinyatakan di gereja kita, kita dapat menjalani kehidupan iman dan penguasa kegelapan tidak akan berputus asa. Kegelapan menggoda dengan perkara-perkara dunia. Iblis dan syaitan berurusan mengganggu tanpa henti sehingga seseorang mencapai pengundusan. Iblis yang sama yang menggoda Yesus. Setelah Yesus selesai berpuasa selama 40 hari, iblis menggodanya sebanyak 3 kali. Namun begitu Yesus mengusinya pada setiap kali dengan firman Tuhan. Kemudian Lukas 4 ayat 13 menyatakan, sesudah iblis selesai menggoda Yesus, dia meninggalkannya untuk sementara waktu. Ungkapan untuk sementara waktu bermaksud bahawa selepas suatu tempoh, iblis akan datang lagi untuk mengganggu. Iblis mengganggu melalui orang jahat dengan pelbagai cara. Syaitan terus-menerus menghalang, berusaha menjatuhkan dan membuatkan anak-anak Tuhan tersandung dalam iman, sama seperti tentera Mesir mengejar bangsa Israel. Syaitan menimbulkan keraguan untuk membuatkan orang meninggalkan dan menentang Tuhan, membawa pelbagai ujian dan kesengsaraan, supaya mereka berubah dan jatuh daripada iman. 해할 수 없다고 하셨잖아요. 아무리 방해한다고 해도 나랑 상관이 없는 거죠. 방해해도 상관이 없는 거죠. 예수님께 악한 이들이 시시비비한다고 예수님께 상관이 Pada masa 있겠습니까? ini pun, 그러니까 시험이 온다 iblis dan syaitan berterusan menghalang kita daripada hidup menurut firman Tuhan. 그를 통하여 하나님께 영광 돌리게 되는 것이나 시험이 없는 것은 아니에요. 시험이 오지만 나에게 Cuba menghalang kita 해를 daripada 가하거나 kehidupan iman. 문제를 줄 수는 없어요. 자, 그렇다고 시험이 없는 것은 아니라는 겁니다. 일하늘의 주관자는 원수마귀 사단이기에 우리가 천국 가기까지 이래저래 방해하는 것이 그들의 몫인 것입니다. 이렇게 사단은 쉴 새 없이 Apabila 여러분을 anda memasuki 방해하며 tahap 애국 군대가 iman roh 이스라엘 dan roh 백성을 penuh, 추격하듯 하나님의 자녀들의 믿음의 경주를 막고 tidak berarti tidak lagi ada halangan daripada iblis dan syaitan. 의심도 가져다 주며
변개하며 믿음에서 떠나게 하려고 가지가지 시험 환란도 가져다 줍니다. Jika Anda berjaga 그러나 dalam 깨어 doa, 기도하고 dipenuhi 성령의 oleh Roh 충만함을 Kudus, 입어 하나님만 memusatkan 바라보고 pandangan hanya 꾸준히 kepada Tuhan 달려간다면 dan berlari dengan tekun, 원수마귀도 iblis 힘으로 tidak akan 여러분을 dapat 넘어뜨릴 membuatkan 수 Anda 없습니다. tersandung sedikit pun. 두 마음을 가지고 Oleh sebab 이리저리 manusia mempunyai 흔들리기 hati yang 때문에 berbelah bahagi 사단이 dan sering 끊임없이 물고 teragak-agak, 늘어지며 syaitan 영향을 berusaha 주는 memegang dengan 것이지요. kuat dan 그러니까 mempengaruhi 사단은 mereka. 역사에도 내가 Semoga 영향을 Anda semua 받느냐 berdoa 받지 dapat tanpa 않느냐가 henti 시험이 들고 dan 들지 dipenuhi 않는 oleh 것이죠. Roh Kudus. 영향을 받지 않고 나랑 상관없어요. 그러면 그거는 시험 왔다라고도 Walaupun 느끼지 않는 roh Walaupun iblis dan syaitan cuba menghalang Anda, Anda 그러니 tidak 이제는 쉬지 terasa 말고 기도하며 tegukan. 성령의 충만함을 입으시길 바랍니다. Anda harus sampai kepada 베드로전서 tahap 5장 iman seperti 8절 itu. 9절에 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9 menyatakan, kawalah dirimu dan berwaspadalah, kerana musuhmu iblis merayau seperti singa mengaum mencari mangsa. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jika Anda melangkah ke hadapan dengan iman teguh, tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan, kuasa iblis akan tersingkir. 1 Yohanes 5 ayat 18 menyatakan, kita tahu bahawa sesiapa yang lahir daripada Allah tidak melakukan dosa berterusan. Dia yang datang daripada Allah melindungi dirinya, lantas iblis tidak berupaya mengesatkannya. Orang hidup dalam kebenaran tidak dapat disentuh oleh iblis. Siapa yang dapat mendatangkan kesukaran perniagaan, masalah kewangan atau penyakit kepada anda? Siapa yang dapat menipu anda? Orang yang tidak berbuat dosa dan sebenarnya tinggal dalam kebenaran dilindungi oleh Tuhan dengan tembok api Roh Kudus, dilindungi oleh mata yang seperti nyala api, sehingga tidak ada apa yang perlu anda takut. Sama seperti Musa yang hanya memandang kepada Tuhan tanpa rasa takut, walaupun tentera Mesir mengejar dan Laut Merah menghalang jalan di hadapan. Semoga anda juga menjalani kehidupan iman, hanya memandang kepada Tuhan dan Tuhan Yesus, serta berlari ke hadapan dengan penuh kekuatan. 오직 하나님과 주님만 바라보며 힘차게 달려가는 신앙생활이 되시길 기원합니다. 말씀 sam가하며 함께 기도하겠습니다.